terima kasih. Okey, objektif mini job fair kali ini memberi peluang kepada pencari kerja tempatan untuk mendapat pekerjaan dengan kelulusan masing-masing. Sekaligus mini job fair ini memberi maklumat yang terkini mengenai dengan jawatan kosong yang dilaporkan. Dan objektif seterusnya, mini job fair ini membantu syarikat-syarikat swasta untuk mencari calon-calon yang sesuai untuk mengisi kekosongan jawatan yang telah ditawarkan. Itulah objektif kami lah untuk kali ketiga ini. Untuk memudahkan kedua-dua pihak ni yang mencari pekerjaan dan juga yang menawarkan pekerjaan akan dipermudahkan prosesnya. Dan aktiviti-aktiviti yang telah pun disusun sedia untuk job yang akan datang ini apa? Aktiviti yang telah dirancangkan di antaranya ialah pameran kerjaya, temuduga terbuka, pendaftaran kad APTK yang baru, taklimat role model dan klinik kerjaya, di mana klinik kerjaya akan menjalankan aktiviti khidmat nasihat, pembelajaran persediaan sebelum temuduga dan juga penulisan CV yang betul yang akan dikendalikan oleh bahagian konseling dan kerjaya Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. CV itu penting. Ya. Selalu juga terkandas, inilah tahap pertamanya kan, apabila kita mengadakan surat permohonan pekerjaan, disusuli juga dengan CV-nya. Kalau CV-nya tidak lengkap, tidak sempurna, belum lagi sampai interview pun sudah gagal. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan ya sepanjang Brunei Mini Job Fair siri ketiga. Jadi apakah antara aktiviti seperti pameran kerjaya, taklimat dan juga temuduga terbuka ini akan dijalankan di tempat yang sama? Okey, terima kasih. Aktiviti seperti yang berikut itu akan dijalankan tempat yang sama, cuma berbeza tingkat saja. Okey, untuk makluman orang ramai, untuk hari pertama, majlis peresmian akan diadakan di atrium tingkat bawah. Pameran kerjaya akan dijalankan di tingkat bawah di tempat atrium. Temuduga terbuka akan diadakan di tingkat 2. Pendaftaran kad APTK akan dijalankan di petak pameran APTK sendiri di atrium. Taklimat role model akan diadakan di atrium tingkat bawah. Manakala penulisan CV dan pembelajaran persediaan temuduga akan diadakan di tingkat 1. Dan yang terakhir sekali, khidmat nasihat mengenai kerjaya akan diadakan di petak pameran unit pendidikan kerjaya di atrium tingkat bawah. Okey, jadi satu bangunan sajalah ya. Senang saja, turun naik tingkat saja. Nah, mungkin kita boleh tanyakan dengan Puan mengenai dengan syarat bagi pencari pekerjaan tempatan ini. Untuk ikut serta dalam aktiviti-aktiviti ini, adakah perlu mereka mendapatkan kad APTK dahulu ataupun ada syarat-syarat lain? Ya. Terima kasih. Syarat yang perlu pencari kerja tempatan penuhi sebelum mengikuti aktiviti di dalam Brunei Mini Job Fair 2013 siri 3 ini adalah pencari kerja tempatan perlulah berdaftar dengan pihak agensi pekerjaan tempatan dan pembangunan tenaga kerja Kementerian Al-Ehwal Dalam Negeri. Jika pencari kerja tempatan tersebut belum mendaftar sebelum acara tersebut berlangsung, pencari kerja dialu-alukan untuk mendaftar ke kaunter pendaftaran APTK Kementerian Al-Ehwal Dalam Negeri serta ke kaunter pendaftaran APTK di cawangan-cawangan seluruh daerah seperti yang terpapar di kaca TV tersebut. Tapi kalau mendaftar pada hari tersebut boleh, kerana ada petak pendaftaran kan? Ya, petak pameran APTK juga disediakan pada Brunei Mini Job Fair 2013 tersebut. Jadi selepas mereka mendaftar, mereka boleh terus saja mengikuti aktiviti seterusnya ataupun? Ya, boleh. Di samping itu juga ingin juga saya menyentuh pada pagi ini, di antara syarat-syarat untuk membuat pendaftaran kad APTK adalah seperti pencari kerja tempatan tersebut adalah rakyat ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan juga penduduk tetap negara ini mempunyai kad pintar kuning dan ungu berumur 18 tahun sehingga 60 tahun dan juga bagi pencari kerja tempatan yang telah berdaftar memastikan kad APTK mereka tidak mansuh, dan bagi pencari kerja yang tidak berkesempatan untuk membuat pendaftaran dan juga pencari kerja tempatan yang ingin membaharui kad APTK mereka dialulukan untuk mengunjungi ke Brunei Mini Job Fair yang akan diadakan ini
pada hari yang disebutkan tadi yang mana petak pameran APTK juga disediakan bagi memudahkan mereka membuat pendaftaran pada hari yang sama dan juga membaharui kad mereka. Di samping itu juga perlu juga diingatkan kepada pencari kerja semasa Brunei Minute Job Fair tersebut untuk berpakaian kemas dan juga membawa sijil-sijil asal dan salinan seperti kad pintar, sijil memandu, sijil-sijil persekolahan dan sijil berhenti sekolah serta yang berkaitannya. Manalah tahu untuk nasib dapat ditemu dekat teruskan. Ya. Kerana ada walk-in interview kan yang ia akan diadakan juga. Nah, kalau ini kali ketiganya diadakan, kali pertamanya ada beberapa sektor, kalau tidak silap hospitality, tourism dan juga restoran ya. Ya, kebanyakannya. Ya, mungkin berapa agensi yang akan ikut serta menawarkan pekerjaan pada mini job fair kali ketiga ini dan mungkin daripada cabang industri apa? Okay, industri yang akan terlibat pada mini job fair kali ini hanya 3 industri, dari industri otomotif, industri pembinaan dan juga yang terakhir sekali ialah industri logistik. Logistik itu apa ya? Sebab itu diadakan 3 peringkat ya, daripada peringkat pertama, kedua dan juga ini merupakan ketiga. Jadi dibagi-bagikan mana-mana yang hari itu semasa di industri penerbangan kebanyakan daripada perhotelan dan makanan, pelancongan lah secara umumnya. Berapa jawatan yang ditawarkan daripada beberapa buah agensi? Okey, terima kasih. Di sini di tiga-tiga industri telah memberi 30 berapa buah syarikat yang akan ikut serta pada 34 syarikat. 34 syarikat, okey. Dan jawatan yang ditawarkan, jawatan yang ditawarkan seperti contohnya tukang paip, budi repair, kereta, kereta dan dari segi pembinaan mengusai elektrik, pemasangan batu bata yang akan diletakkan di rumah-rumah. Dan seterusnya logistik itu dari bagian pengangkutan. Jadi mungkin Puan ada yang saya dapat menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai dengan berapa jumlah kekosongan jawatan yang akan ditawarkan semasa Brunei Mini Job Fair ini berlangsung dan apakah jenis-jenis jawatan yang ditawarkan nanti. Terima kasih. Untuk makluman pencari kerja tempatan yang sedang mencari pekerjaan, terdapat sejumlah 578 kekosongan jawatan yang ditawarkan di sepanjang Brunei Mini Job Fair siri ketiga ini diadakan, yang mana kekosongan jawatan-jawatan yang ditawarkan tersebut adalah memfokuskan di bawah industri pembinaan, otomotif dan juga logistik. Di antara jenis-jenis kekosongan jawatan ditawarkan adalah seperti site engineer, pengurus, produk engineer, penyelia, jurujual, pembantu kedai, mekanik, pemandu, pembersih dan banyak lagi berbagai jawatan. Yang mana kebanyakan jawatan-jawatan yang ditawarkan tersebut nanti adalah memerlukan kriteria seperti tiada berkelulusan, berpendidikan menengah seperti PMB, O-level dan ada juga sebilangan jawatan kosong yang ditawarkan nanti memerlukan kelulusan A-level, diploma sehingga pemegang degree. Jadi dengan adanya jawatan-jawatan yang telah pun diberikan ini nanti dalam Brunei Mini Job Fair ini, adakah hanya kepada mereka yang berdaftar saja ataupun bagaimana bagi mereka yang akan mencoba yang belum mendaftar, bagaimana? Pihak APTK khususnya Agensi Pekerjaan Tempatan dan Pembangunan Tenaga Kerja Kementerian Awal Dalam Negeri menyarankan agar pencari-pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan agar mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum mengikuti aktiviti-aktiviti yang diadakan di sepanjang Brunei Job Fair 2013 nanti. Boleh lakukan sekarang, boleh lakukan pada Mini Job Fair nanti 26 hingga 28 hari bulan. Lebih awal lah ya. Lebih senang. Nah, Yusri, mungkin namanya airport mall di kawasan Ternate, parking susah ni. Dan 3 hari ini akan diadakan di hujung minggu mungkin. Mungkin ada perkhidmatan shuttle bus yang akan disediakan. Okey, terima kasih. Okey, untuk menyenangkan orang ramai untuk menghadiri Mini Job Fair kali ini, pihak agensi telah menyediakan shuttle bus
yang akan menunggu di Masjid Serusuk, iaitu Masjid Muhammad Bawqiah selama 3 hari, dan pengangkutan bas ini akan bermula 8.30 pagi sehingga pukul 6 petang. Okay. Untuk makluman orang ramai bolehlah meletakkan keretanya di kawasan Masjid Serusuk. Okey. Dari 8.30 pagi hingga 6 petang dimulakan shuttle busnya. Jadi tidak perlu terstuck di kesesakan di kawasan tersebut. Kerana ianya berlangsung pada 26 sehingga 28 itu merupakan ada di antaranya 26 itu merupakan hari Selasa ya, hari Selasa. Hari Selasa. Selasa, Rabu dan juga Khamis. Tentunya ya waktu-waktu begitu memang terperangkap dengan kesesakan lalu lintas walaupun dimulakan lebih awal lagi, namun begitulah dengan adanya kemudahan yang diberikan itu shuttle bus dan juga bis kita boleh meletakkan kereta bis kita di kawasan Masjid Serusuk. Nah, mungkin kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan mini job fair ini kerana ini ianya kali ketiga diadakan untuk tahun ini. Mungkin kita boleh imbas kembali mana-mana narasumber kita yang boleh mungkin menjawab keberkesanan dan juga mungkin masalah yang dialami oleh para pencari pekerjaan. Kerana di awal tahun dahulu pun di bulan Mei dikatakan 160 orang yang berjaya mendapatkan pekerjaan pada mini job fair kali pertama yang diadakan di awal tahun ini. Nah, mungkin adakah mereka masih bertugas ataupun ada sebab-sebab lain yang menyebabkan mereka terpaksa menghentikan pekerjaan? Mungkin Yusri ada mengkongsikan pengalaman tadi, mungkin mengkongsikan bersama dengan para penonton mungkin. Okey, terima kasih. Okey, mini job fair yang pertama telah diberitahukan sudah 160 orang dalam mendapat pekerjaan. Yes. Okay. Sebenarnya dalam 200 pekerjaan yang telah dilaporkan diisi oleh orang tempatan. Dan alhamdulillah ada yang masih bertahan dan ada yang sudah berhenti disebabkan oleh beberapa sebab yang tidak dapat dielakkanlah. Okay, di antara sebabnya satu, ada yang menyambung pelajaran, ada yang masalah peribadi yang tidak dapat diberitahu apa sebabnya, dan itulah bermunasabahlah ya. Munasabahlah. Dan ada juga dikatakan masalahnya datang daripada masalah transport. Pengangkutan. Mungkin rumah-rumah yang pencari kerja tempatan ini jauh daripada tempat bekerjalah. Juga ada masalah dari datang di tempat kerja mungkin tidak kesesuaian dengan minat. Ya, jadi itu masalahnya ya. Bagi yang sudah mendapat pekerjaan tapi terpaksa berhenti. Jadi bagaimana dengan Puan galakan untuk mengikuti mini job fair ini? Ini merupakan kali ketiga. Yang pertama dan kedua mungkin adakah ianya meningkat ataupun di sebaliknya bagaimana? Penglibatan atau pencari-pencari kerja tempatan untuk mengikuti Brunei Mini Job Fair 2013 ini daripada tahun-tahun yang lepas adalah meningkat, dan mereka ingin ataupun berminat untuk mengikuti aktiviti terutamanya temuduga serta khidmat nasihat yang telah disediakan di sepanjang Brunei Mini Job Fair yang lalu dan yang berikutnya. Ya, jadi bila kita bercakap mengenai dengan temuduga, sebenarnya temuduga ni banyak sukar, ada yang sukar bercakap, sukar untuk memberikan jawapan. Jadi bagaimana pengalaman habis kita sendiri dalam mengendalikan projek ini? Alhamdulillah, dengan adanya kerjasama daripada unit konseling Kerjaya, iaitu dengan menyediakan taklimat dan juga aktiviti di petak pameran, iaitu cara-cara membuat CV serta macam mana menghadiri temuduga. Alhamdulillah, pencari-pencari kerja tempatan yang menghadiri aktiviti tersebut sebelum menghadiri temuduga, at least diorang merasa confident untuk bercakap and then macam mana untuk menghadiri temuduga. Dengan adanya tips-tips tersebut, ada sedikit sebanyaknya menambah ilmu pengetahuan bagi pencari-pencari kerja tempatan yang ingin menghadiri temuduga. Alhamdulillah. Persediaan awal. Takut-takut persediaan awalnya bersolek pulang ya. Supaya nampak keyakinannya. Sebab banyak di antaranya, kalau rata-ratanya kita tanya yang tidak mungkin tidak ada persiapan, banyak mengatakan nervous. Sewaktu jadi temuduga nervous. Tapi ini diadakan dulu terlebih dahulu ya.
Saya pun heran kenapa kita terlalu nervous apabila menghadapi temudugan untuk mencari pekerjaan. Kalau oral exam, patut kita nervous, pass fail. Tapi kalau mencari pekerjaan, kan ditanyakan tentang diri kita. Betul. Tidak kan kita tidak tahu tentang diri Itu kita. Kan? mungkin tidak ada persiapan yang rapi lah. Tapi menariknya ada taklimat role model. Apa sebenarnya taklimat role model ni nanti? Okey, terima kasih. Taklimat role model ni daripada orang lokal yang sudah lama bekerja di industri, di mana industri otomotif, daripada industri logistik sama industri pembinaan. Di sana mereka sendiri memberi mengungsi pengalaman mereka, bagaimana mereka bertahan di syarikat. Sebagai contohnya di satu syarikat dari otomotif di mana ia sudah bekerja selama 26 tahun. Wow. Dan meniti jawatan dari jawatan pencuci kereta dan sekarang sudah menjadi manager di sana. Jadi pencuci kereta dari bawah sampai ke tahap pengurus. Peringkat-peringkat lah. Komitmen yang ada Tapi pada itu yang beliau. mempunyai kesabaran dan juga keyakinan diri. Komitmennya. Iya. Itulah tadi kita tanyakan yang job yang pertama tadi baru bulan Mei kan. Jadi kalau yang sudah tercorot sudah tidak lagi bertugas. Kenapa tu jadinya? Adakah terlalu memilih yang Muhanas atau kurang sabar? Ya. Okey. Jadi mungkin harapan Puan dengan mini job fair yang akan diadakan ini, silakan. Terima kasih. Harapan daripada pihak agensi pekerjaan tempatan dan pembangunan tenaga kerja khususnya iaitu daripada pihak kerajaan ini adalah kepada majikan-majikan di sektor swasta. Harapan pihak APTK ini adalah agar majikan di sektor swasta itu dapat membantu pencari-pencari kerja tempatan untuk mengisikan kekosongan jawatan yang ditawarkan di sepanjang Brunei Mini Job Fair tersebut dan juga di samping tersebut majikan lebih mengutamakan pekerja tempatan untuk mengisikan jawatan-jawatan yang ditawarkan di sepanjang Brunei Mini Job Fair tersebut dan lagi disarankan kepada majikan untuk menjaga kesejahteraan pencari kerja tempatan iaitu pekerja tempatan apabila diambil berkhidmat nanti. Manakala saranan pihak APTK mengenai dengan pencari kerja tempatan yang sedang mencari pekerjaan agar merebut peluang kekosongan jawatan yang ditawarkan di sepanjang Brunei Mini Job Fair ini dan di samping itu janganlah disarankan memilih pekerjaan di sektor swasta ini dan mengubah mindset mereka untuk memilih pekerjaan di sektor swasta sebagai pilihan utama dan diharapkan agar mencari kerja tempatan apabila menjawat sesuatu jawatan nanti agar bertahan lama. Itu kuncinya, bertahan lama. Jangan terlalu ikut serta dalam politik pekerjaan. Kadang-kadang keluarga pun boleh ikut campur juga kan. Menjadikan masalah juga kepada pekerja-pekerja. Jadi itulah kuatkan hati, kuatkan semangat. Mudah-mudahan kita boleh berjaya. Sebab itu dia akan juga taklimat bersama dengan role model daripada beberapa industri yang berpatutan untuk berkongsi sama pengalaman mereka juga kan. Ya, tepat sekali. Jadi berakhir saya kita wawancara kita pada pagi ini dalam Brunei Mini Job Fair 2013. Jadi kepada bis kita yang sudah pun berdaftar untuk mencari sebarang pekerjaan, datanglah pada 26 hingga 28 November ini. Jangan lepaskan peluang. Sekiranya ada rezeki kita, maka kita ikutilah aktiviti ini dan juga manalah tahu di sana tempat kita mendapat pekerjaan berkenaan. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada tetamu kita iaitu yang mulia Dayangku Zainariah binti Pengiran Haji Tua itu selaku pemangku penolong Suruhjaya Buruh. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Muhammad Yusri bin Abdul Rahman, pengurus projek bagi pada Mini Job Fair kali ketiga yang akan diadakan. Good luck. Yang good lucknya para pekerja lah ya sebenarnya ya. Tapi good luck semoga berjalan lancar acaranya yang akan diadakan pada 26 hingga 28 November nanti dari jam 9 pagi hingga 5 petang.